Halo Malaysia, terima kasih kerana sudah menonton video ini. Sebelum kita bermula, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Berita perkembangan politik semasa dalam negara, perkembangan negara dan semuanya ada di dalam channel ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Hai halo Malaysia, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana anda masih terus setia berada di dalam channel Edwino ESTV. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like video ini dan jangan lupa untuk tekan butang share. Tuan-tuan dan puan-puan, susulan ada berita yang mengatakan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani yang akan diadakan di 6 negeri yang dimulakan di negeri Kedah. Ada yang mengatakan daripada ahli-ahli Perikatan Nasional orang-orang Muhyiddin Yassin yang mengatakan rumah terbuka yang dibuat di 6 negeri itu bimbang. Ada yang bimbang, ada ahli Perikatan Nasional bimbang bahawa wang rakyat, duit rakyat akan disalahguna. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah satu pendedahan berita yang amat mengejutkan. Tajuknya, isu rumah terbuka, MP Pasir Gudang bimbang wang rakyat disalahguna. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk share video ini supaya seluruh rakyat Malaysia boleh tahu apakah objektif dan juga misi Anwar Ibrahim, kenapa dia mengadakan rumah terbuka Malaysia Madani di 6 negeri ini dan yang akan dimulakan di negeri Kedah. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim bimbang dengan langkah kerajaan campuran menganjurkan majlis rumah terbuka secara besar-besaran di beberapa buah negeri pada tahun ini. Hassan yang dikenali lantang berbanding pemimpin PKR lain berkata walaupun terdapat peruntukan untuk penganjuran seperti itu, namun ia diperuntukkan di satu tempat sahaja, misalnya di kediaman rasmi Perdana Menteri di Seri Perdana Putrajaya. Tetapi mengadakan rumah terbuka secara semacam roadshow untuk Perdana Menteri dari sebuah negeri ke sebuah negeri hingga 6 negeri adalah fenomena yang baru. Ini yang ditakuti menyalahi kod etika dan undang-undang penggunaan wang awam. Mungkin jumlah wang kerajaan yang digunakan untuk perbelanjaan mengadakan majlis rasmi rumah terbuka Hari Raya peringkat nasional dan negeri menelan belanja tidak sampai juta-juta ringgit, tetapi perlu diingat setiap seringgit pun duit kerajaan adalah duit awam. Bermakna duit rakyat yang perlu dibelanja secara berhemah dan tidak melanggar etika moral dan undang-undang. Contohnya, berapalah sangat duit kerajaan India digunakan untuk menerbangkan sebuah helikopter kerajaan untuk Perdana Menteri India Indira Gandhi berkempen semasa pilihan raya. Bukan kuantum wang yang digunakan itu besar atau kecil, yang menjadi isu pokok ialah telah berlaku penyalahgunaan kuasa, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Menurut Hassan, tidak salah Perdana Menteri mengadakan rumah terbuka hari raya di 6 buah negeri jika beliau menggunakan wang parti sendiri, iaitu wang PKR, wang Pakatan Harapan PH atau wang peribadi Perdana Menteri sendiri. Namun katanya ia menjadi salah jika Perdana Menteri menggunakan wang kerajaan pusat ataupun menteri-menteri besar dalam kalangan kerajaan negeri pimpinan Pakatan Harapan PH menggunakan wang kerajaan negeri atau wang kerajaan tempatan. Ujarnya, ini kerana ia jelas satu penyalahgunaan kuasa, termasuk jika kaki tangan awam dan jentera kerajaan digunakan untuk mengendalikan rumah-rumah terbuka tersebut. Sebelum terlambat, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim seeloknya untuk mengumumkan bahawa wang kerajaan tidak akan digunakan untuk membiayai roadshow rumah terbuka hari raya itu. Perdana Menteri kena umumkan bahawa PKR, PH serta Perdana Menteri secara peribadi akan menggunakan wang sendiri, katanya. Pada masa sama, ujarnya, 84 ahli-ahli parlimen
PH Pakatan Harapan dan ratusan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Pakatan Harapan PH di seluruh negara juga perlu dikera supaya tampil ke hadapan membantu Perdana Menteri untuk menampung kos mengadakan rumah-rumah terbuka raya itu. Sebabnya mudah, Kerajaan Persekutuan pimpinan Perdana Menteri perlu berjimat. Seperti Perdana Menteri sebut di dalam Parlimen bahawa hutang negara sekarang sudah mencecah 1.5 trilion ringgit, iaitu 82% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Selain itu, kerajaan sering memberitahu bahawa kerajaan sedang menanggung beban hutang 1MDB sebanyak RM18.2 bilion ringgit, ujarnya. Jelas beliau, pengumuman pembiayaan rumah terbuka hari raya itu perlu dilakukan supaya ia tidak merosakkan imej Anwar kerana dalam masa 5 bulan sahaja beliau sudah memberikan beberapa contoh yang baik, iaitu kepimpinan melalui teladan. Misalnya, Perdana Menteri tidak mengambil gaji dan allowance-nya sebagai Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan. Inilah buat kali pertama dalam sejarah Malaysia bahawa Perdana Menterinya membuat kerja dan memikul tanggungjawab secara pro bono, iaitu tanpa bayaran. Contoh kedua, Perdana Menteri juga membuat keputusan bahawa menteri-menteri kabinet juga mengalami pemotongan gaji dan allowance sebanyak 20%. Ini semua langkah terpuji. Ia bukan retorik. Pengorbanan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Anwar dan menteri-menteri dalam kabinetnya adalah perkara yang nyata, katanya. Hasan menambah, beliau sebagai ahli parlimen penyokong kerajaan bagaimanapun cuba diri sendiri supaya dapat yakin dan percaya bahawa program Rumah Terbuka Roadshow di 6 negeri itu tidak ada kena-mengena dengan pilihan raya negeri tidak lama lagi. Tetapi saya tidak boleh menipu diri saya sendiri. Saya juga percaya diri ada siapa yang percaya bahawa rumah-rumah terbuka raya di 6 buah negeri khusus terpilih itu tidak ada kena-mengena dengan pilihan raya negeri yang akan datang. Oleh itu, buatlah rumah-rumah terbuka raya di mana-mana pun. Raya pun sebulan, tidak jadi masalah. Bukan satu isu, tetapi tolonglah jangan gunakan wang awam atau wang kerajaan, ujarnya. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, komen ataupun berita yang mengatakan ahli Parlimen Pasir Gudang itu, iaitu Hasan Karim, yang membimbangi Anwar Ibrahim guna wang rakyat untuk mengadakan rumah terbuka Malaysia Madani Hari Raya itu. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah anda bersetuju dengan tajuk berita yang baru saya kongsikan sebentar tadi? Kalau anda setuju, anda boleh komen di bawah setuju, ataupun kalau anda tidak setuju, anda juga boleh komen di bawah tidak setuju. Tuan-tuan dan puan-puan, sampai sini dulu perkongsian berita kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk kongsikan berita ini supaya seluruh rakyat Malaysia dapat mengetahuinya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa lagi di perkongsian berita yang seterusnya. Bye-bye.